Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanis binti Muhammad Azhari, bernombor matrik 420104831. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Syazwani binti Yusof, nombor matrik 420302531. Salam sejahtera, nama saya Gayatri Napraponda Minadan, bernombor matrik 42010105002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzura binti Mahfud, bernombor matrik 42010104571. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Asmah. Nama saya Zuhaili Saharuddin dan nombor matrik saya ialah 42010000821. Video ini mengandungi beberapa isi kandungan. Pertama, pengenalan. Kedua, peranan pihak yang terlibat dalam mengatasi masalah disiplin pelajar di sekolah, iaitu pihak individu, pihak masyarakat, pihak ibu bapa, pihak media massa dan pihak sekolah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pengenalan. Masalah disiplin pelajar merujuk perbuatan atau salah laku yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Salah laku yang sering dilakukan oleh pelajar termasuklah ponteng sekolah, melawan guru, vandalisme, masalah kekemasan diri, buli dan sebagainya. Pada pendapat kami, masalah disiplin pelajar tidak boleh dipandang ringan oleh masyarakat. Oleh itu, pelbagai usaha perlu dilakukan untuk mengatasi masalah disiplin pelajar. Bagi peranan individu, pelajar sendiri boleh membantu menangani masalah disiplin pelajar. Oleh itu, pelajar mestilah mengamalkan nilai-nilai murni semasa berada di sekolah seperti bekerjasama dan bertolak ansur. Pelajar juga mesti mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah seperti tidak bergaduh, tidak ponteng sekolah atau melalukan vandalisme. Pelajar juga mesti mendengar nasihat guru-guru dan berbaik-baik dengan semua rakan. Tanggungjawab masyarakat dalam mengatasi masalah disiplin di sekolah. Pertama adalah tanggungjawab masyarakat dalam menunjukkan teladan yang baik. Masyarakat memainkan peranan utama dalam mengatasi masalah disiplin pelajar di sekolah. Hal ini demikian kerana para pelajar juga terdiri daripada sebahagian masyarakat yang menghadapi isu-isu sosial pada era globalisasi ini. Tingkah laku para pelajar dipengaruhi oleh perbuatan masyarakat yang dikenali sebagai adaptasi sosial. Mengikut pakar psikologi, para pelajar akan mengikut perbuatan yang mereka lihat di sekeliling mereka. Oleh yang demikian, masyarakat perlu menjadi suri teladan dan contoh yang baik kepada pelajar-pelajar bagi mengatasi masalah ini. Kedua, tanggungjawab masyarakat dalam satu kejiranan. Semua anggota kejiranan harus memikul tanggungjawab mereka dan memainkan peranan mereka dengan baik untuk mendisiplinkan para pelajar. Jika seseorang terserempak dengan para pelajar yang ponteng sekolah di kawasan kejiranan, masyarakat boleh menghubungi pengetua sekolah atau pihak sekolah. Masyarakat yang prihatin dengan sikap negatif pelajar pasti dapat membantu mengatasi masalah disiplin di sekolah. Ketiga, kesedaran diri dalam kalangan masyarakat. Masyarakat harus mempunyai kesedaran diri yang mendalam tentang disiplin diri para pelajar. Hal ini demikian kerana para pelajar adalah tulang belakang negara pada masa akan datang. Maka disiplin diri amat penting untuk membentuk akhlak mereka. Dengan mengetahui kepentingan disiplin diri pelajar kepada masyarakat dan negara pada masa hadapan, masyarakat akan menjadi lebih bertanggungjawab dan prihatin terhadap isu-isu sosial yang melanda para pelajar hari ini. Akhir sekali adalah program Jom Jadi Baik. Sebagai masyarakat, boleh mengadakan satu program yang bertajuk Jom Jadi Baik. Masyarakat sewajarnya berganding bahu mengadakan satu kempen kesedaran untuk menyebarkan kesedaran kepada semua lapisan masyarakat termasuk para pelajar tentang masalah disiplin yang dihadapi oleh para pelajar. Hal ini dapat mengurangkan isu disiplin dalam kalangan para pelajar dengan memberikan kebijaksanaan kepada para pelajar dan membentuk diri mereka. Bagi membendung masalah disiplin pelajar di sekolah, ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah disiplin di sekolah. Ibu bapa memainkan peranan dalam menasihati anak-anak agar mematuhi peraturan sekolah.
Ibu bapa merupakan individu yang paling rapat dan hampir kepada anak-anak. Anak-anak juga lebih cenderung dalam mendengar kata-kata dan nasihat ibu bapa kerana mereka akan taat pada individu yang telah membesarkan mereka. Dalam hal ini, ibu bapa perlu mengambil langkah dalam menasihati anak-anak agar tidak melanggar peraturan sekolah. Nasihat-nasihat daripada ibu bapa amatlah penting bagi mengingatkan kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya anak-anak melanggar peraturan sekolah. Dengan ini, anak-anak akan lebih sedar kesalahan dalam melanggar peraturan sekolah. Seterusnya, ibu bapa hendaklah menunjukkan tauladan atau contoh yang baik. Ibu bapa berperanan penting dalam mempamerkan sikap dan nilai murni yang baik kepada anak-anak agar mereka dapat mengikuti setiap langkah-langkah yang ditunjukkan oleh ibu bapa. Ibu bapa hendaklah menunjukkan sikap yang berhemah dalam setiap perlakuan yang ditonjolkan. Perlakuan berhemah yang ditonjolkan oleh ibu bapa adalah sedikit sebanyak mendatangkan satu contoh yang baik kepada anak-anak. Antara contoh sikap yang baik yang dapat anak-anak ikuti adalah sikap bertanggungjawab dalam melakukan tugasan, menepati masa, berpakaian kemas dan tolong-menolong. Ibu bapa perlulah sentiasa mempraktikkan sikap-sikap yang baik dan nilai murni ketika berada di rumah agar anak-anak dapat mencontohi setiap gerak-geri ibu bapa itu. Seterusnya, bagi isi yang ketiga, ibu bapa juga perlu menerapkan ajaran agama dan akhlak yang kukuh. Ibu bapa haruslah menerangkan kepentingan menjaga moral dan akhlak yang murni. Setiap ajaran agama dalam anutan agama yang berlainan, sudah pasti prinsip-prinsip dalam melakukan perkara yang baik telah dinyatakan dalam setiap agama, sama ada agama Hindu, Buddha atau agama Islam. Ajaran agama amat penting kerana agama merupakan paksi kehidupan bagi setiap individu. Dalam agama Islam, perbuatan yang baik akan diganjarkan pahala dan perbuatan yang jahat akan dibalas dengan dosa. Hal ini haruslah diterapkan dalam diri anak-anak supaya mereka dapat membezakan perkara yang mendatangkan pahala dan dosa. Ibu bapa juga perlulah sentiasa mengingati anak-anak ketika berada di rumah agar anak-anak terus menjaga akhlak mereka ketika berada di sekolah atau berada di mana-mana sahaja. Akhirnya, perkara ini akan mendatangkan hasil dalam pengukuhan sahsiah diri dan terbentuknya disiplin dalam diri anak-anak. Isi yang terakhir adalah ibu bapa mestilah mengisi masa lapangan anak secara efektif. Perhatian khusus daripada ibu bapa kepada anak-anak amat penting. Sehubungan dengan itu, faktor utama anak-anak boleh terlibat dalam masalah disiplin adalah berpunca daripada ibu bapa yang kurang memberi perhatian kepada anak-anak. Hal ini demikian oleh kerana ibu bapa yang kurang memberi perhatian kepada anak-anak menyebabkan anak-anak berasa kurangnya kasih sayang daripada ibu bapa. Anak-anak yang kurang perhatian atau kurangnya kasih sayang daripada ibu bapa akan berasa sunyi, lalu mereka mengambil tindakan bagi mengisi perasaan sunyi tersebut dengan melakukan perkara yang boleh melanggar disiplin di sekolah. Tidak ketinggalan juga, mereka sengaja melanggar peraturan sekolah bagi menarik perhatian ibu bapa yang selalu tidak memberi masa dan meluangkan masa bersama mereka. Anak-anak adalah individu yang amat memerlukan ibu bapa di samping mereka. Sekiranya bukan ibu bapa, siapa lagi yang perlu berada di samping mereka? Cara-cara menangani masalah disiplin sekolah ialah pihak media massa. Yang pertama ialah tanggungjawab pihak media. Media massa memainkan peranan yang penting untuk menonjolkan diri elemen yang baik yang ditiru oleh generasi muda. Media juga menggunakan pengaruh mereka untuk mendidik masyarakat dan membentuk generasi seterusnya. Pendedahan sekurang-kurangnya menyedarkan masyarakat tentang betapa seriusnya masalah ini. Sebagai contoh, menggunakan surat khabar seperti berita harian. Melalui pendedahan ini, ibu bapa, masyarakat, guru dan pemerintah dapat menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, hentikan siaran ganas yang menyasarkan industri media massa. Kita dapat mengurangkan tontonan seperti ini. Kita mesti melebihkan tentang penyertaan pelajar yang berjaya mesti dapat ditonjolkan agar mereka dapat menjadi idola kepada pelajar lain. Sebagai contoh, rancangan-rancangan ini harus diutamakan agar
remaja boleh menjadi role model yang baik, boleh menjadi ikutan mereka. 3 ialah pihak media dapat menyebarkan kesedaran untuk menangani masalah disiplin di sekolah dengan melalui media sosial yang makin pesat di bumi Malaysia ini. Sebagai contoh melalui Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok. Dan yang terakhir sekali ialah media massa dapat membantu memberikan maklumat yang berguna. Alat media massa dengan luas seperti televisyen, majalah, surat khabar dan internet mempunyai pengaruh yang besar. Pengaruh besar dalam membentuk sosial seseorang individu dapat dilahirkan pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya akan menghuraikan isi-isi bagi pihak sekolah menangani masalah disiplin pelajar di sekolah. Isi pertama ialah memperketat pelaksanaan peraturan sekolah. Pihak yang paling utama memainkan peranan dalam mengatasi masalah disiplin pelajar ialah pihak sekolah. Hal ini kerana pihak sekolah mempunyai kuasa melaksanakan peraturan bagi membendung perbuatan yang berkaitan disiplin pelajar. Sewajarnya, pelajar yang melanggar peraturan sekolah perlu dihukum dengan hukuman yang setimpal. Dengan cara begini, para pelajar tidak akan memandang rendah dengan keupayaan pihak sekolah dalam menangani masalah disiplin pelajar. Isi kedua ialah memberi khidmat kaunseling kepada para pelajar. Tidak dapat dinafikan bahawa unit kaunseling amat penting di setiap sekolah. Terdapat pelbagai perkara yang boleh dirujuk kepada unit kaunseling dan salah satunya adalah menggunakan khidmat guru kaunseling untuk memberi nasihat kepada pelajar. Dengan wujudnya guru kaunseling, mereka dapat membantu setiap pelajar yang mempunyai masalah disiplin untuk bertingkah laku yang sesuai dalam hubungannya dengan dunia sosial. Pentingnya tugas seorang guru kaunseling itu adalah memahami emosi pelajar ketika berkongsikan masalah. Jika kestabilan emosi itu dapat dilahirkan, maka tingkah laku yang baik dapat dilihat dalam diri mereka. Isi ketiga pula ialah mengadakan kem jati diri. Salah satu inisiatif pihak sekolah dalam mengawal masalah disiplin pelajar adalah dengan mengadakan sebuah kem jati diri. Program seumpama ini sebagai pemangkin para pelajar untuk berdepan menangani gejala sosial. Pihak sekolah perlu melibatkan semua para pelajar dalam menyertai kem ini. Objektif utama pihak sekolah mengadakan kem ini adalah membuka minda pelajar tentang kepentingan membentuk disiplin diri. Di samping itu, bimbingan dari fasilitator juga pasti dapat memecahkan tembok yang menjadi penghalang pelajar untuk bersikap lebih positif. Isi yang terakhir ialah melakukan pengawasan di sekeliling sekolah dengan kerap. Unit disiplin juga harus memainkan peranan dalam mengawasi disiplin para pelajar di sekolah. Dengan adanya barisan pengawas di bawah unit disiplin, mereka perlu melakukan tugasan rondaan di sekeliling sekolah secara berkala. Hal ini demikian kerana aktiviti terlarang yang dilakukan oleh pelajar dapat dikesan dengan mudah. Sebagai contoh, aktiviti ponting kelas, merokok di kawasan sekolah yang tersembunyi serta melakukan perbuatan vandalisme. Kumpulan pelajar yang bermasalah ini haruslah dibawa segera ke unit disiplin agar mereka diberikan hukuman yang setimpal dan berharap mereka tidak akan melakukan kesalahan lagi pada masa yang akan datang. Sebagai kesimpulan, terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah disiplin pelajar. Masalah disiplin pelajar perlu dibenteras kerana ia boleh mendatangkan kesan buruk kepada masyarakat dan negara. Pada pendapat kami, masalah disiplin pelajar ini pasti dapat diatasi jika semua pihak dapat memainkan peranan penting. Sesungguhnya, dalam usaha untuk menangani masalah disiplin pelajar, pelibatan daripada banyak pihak amat diperlukan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.